الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Aidil Adha. Yang berbahagia Ketua Eksekutif Suri Semi Abim Sungai Ramal, Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim. Yang berusaha Puan Pengetua Puan Rogayah binti Sabli. Yang dikasihi lagi disayangi barisan pendidik serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha walaupun berada di dalam norma baharu. Seterusnya, majlis mempersilakan Ketua Eksekutif Suri Semi Abim Sungai Ramal, Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Kita masih lagi berjuang untuk kita sama-sama berjuang untuk kita menghadapi COVID-19 yang masih lagi belum selesai, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita sentiasa dapat meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi alhamdulillah pelajar-pelajar sekalian, saya kerasa sekalian. Jadi saya nak memetik satu potongan daripada ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-An'am ayat 1 dan kedua. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ayat Al-Quran ini kita sentiasa baca dalam solat kita. 5 waktu setiap hari dalam doa iftitah kita sentiasa baca. Dikatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini solat itu adalah, sebab apa disebutkan solat itu? Kerana solat ini adalah kita punya pengabdian kita yang paling tinggi si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara banyak-banyak ibadat, dan perkara inilah yang akan dipersoalkan besok di hari akhirat. Yang pertama sekali akan dipersoalkan besok di hari akhirat. Wa nusuki. Dan apabila kita katakan sebagai wa nusuki, iaitu ibadat kita. Tak kira sama ada ibadat sunat ke, ibadat wajib ke, ibadat qauli ke, ibadat badani ke, ibadat qalbi ke. Semua ibadat-ibadat ini, wa mahyaya, dan kehidupan kita. Itu seluruh kehidupan kita ini, sama ada kita tidur ke, kita makan ke, kita berjalan ke, kita berlari ke, kita belajar ke, apa saja kerja buat di atas muka bumi, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kehidupan kita, wa mamati wa mahyaya wa mamati, dan mati kita juga adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi rabbil alamin. Jadi ini adalah perkara yang paling asas yang kepada kita, iaitu apa saja yang kita nak lakukan di atas muka ini adalah untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itulah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini kita perlukan kepada penghormatan. Dan penghormatan itu satu benda yang sangat susah untuk kita laksanakan. Dan seperti mana kita sentiasa maklum, setiap tahun perkara yang sama saja yang kita ulang-ulang daripada 1400 tahun yang lepas sampailah pada hari ini. Perkara yang sama juga kita ulang-ulang, sambutan perayaan yang kita adakan pada hari ini.
iaitu sambutan perayaan Aidil Adha. Signifikannya ialah semuanya perkara satu benda yang diperkatakan, itu dari segi pengorbanan. Dan pengorbanan ini kita kena sentiasa imbau tentang pengorbanan siapa dia? Pengorbanan iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Iaitu macam mana pengorbanan yang paling besar, iaitu Nabi Ibrahim AS. Tidak ada benda yang paling yang nak dicapai ialah untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Dan untuk mendapat keridhaan Allah SWT, dia terpaksa mengorbankan satu benda yang sangat-sangat besar dalam kehidupan dia. Kalau kita bayangkan Nabi Ibrahim AS sendiri tak ada anak, tetapi kemudian dikurniakan oleh Allah SWT dengan seorang anak lelaki, iaitu Nabi Ismail AS. Dan dikurniakan dengan seorang anak dan kemudian ditinggalkan waktu kecil bersama dengan ibu dia Siti Hajar di tengah padang pasir di Mekah. Dan kemudian bila dah ditinggalkan, kemudian bila dah besar, dia kembali menemui Siti Hajar dan anak Nabi Ismail AS. Dan kemudian bila dah besar, Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana pengorbanan yang telah pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan walau macam mana besar sekalipun perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala begitu berat yang nak menyembelih anak sendiri, tetapi kerana Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS dan Siti Hajar mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana pengorbanan mereka itulah, maka kita sekarang merayakan perkara yang sama setiap tahun, iaitu signifikannya perkara pertama yang akan dibincangkan ataupun diperkatakan ialah dari segi pengorbanan. Mana-mana saja, kalau kita cerita pun tentang mana-mana ustaz pun ataupun siapa-siapa penceramah yang akan berceramah pun, dia akan ceritakan tentang pengorbanan. Menunjukkan pengorbanan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita nak mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan pada pengorbanan. Itulah paling penting dalam kehidupan kita. Jadi apa saja kerja buat yang kita lakukan di atas muka ini perlu pengorbanan. Kalau kita nak berjaya sebagai seorang pelajar, perlu pengorbanan. Kalau kita nak berjaya sebagai seorang anak yang berjaya, perlukan pengorbanan. Kalau kita nak berjaya sebagai seorang guru, kita perlukan pengorbanan. Semua apa saja dalam aspek kehidupan kita perlukan pengorbanan, dan sesuatu benda itu tidak akan sampai kepada kita apa yang kita hajatkan melainkan dengan pengorbanan. Jadi saya rasa itu saja ucapan pendek saya pada hari ini, sebab akan diteruskan oleh Ustaz Akmal yang akan meneruskan ucapan pada hari ini tentang ceramah tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Akmal lebih panjang lebar tentang pentingnya pengorbanan kehidupan kita, signifikan pengorbanan kehidupan kita. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar dan juga pada guru-guru sekalian atas penganjuran program pada hari ini, dan juga pesanan saya pada anak-anak sekalian, seperti mana yang kita telah maklum bahawa kita seperti mana yang telah terlepas, kita masih lagi tak boleh melaksanakan solat Aidil Adha, dan solat Aidilfitri yang lepas pun kita tak dapat melaksanakan di masjid, di surau. Tetapi kita masih lagi berpeluang untuk melaksanakan solat Aidil Adha ini kita di rumah. Jadi pada pelajar-pelajar lelaki itu, saya nasihatkan supaya cubalah untuk laksanakan solat Aidil Adha di rumah masing-masing, dan kalau boleh yang lelaki itu jadilah imam kepada keluarga masing-masing. Baca khutbah, solat berjemaah dengan keluarga, dan kemudian bacalah khutbah. Khutbah ni senangnya download saja. Pergi kepada Jabatan Agama Islam Selangor, download, dan kemudian kita bacalah khutbah tersebut, insya-Allah. Dan semoga dengan majlis pada hari ini yang kita adakan pada hari ini mendapat keberkatan, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga kita semua sentiasa mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saja ucapan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan oleh Ustaz Nazir sebentar tadi. Kemudian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Pengetua, Puan Rogayah binti Sebli, untuk merasmikan majlis sambutan mini Hari Raya pada hari ini. Majlis mempersilakan.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsira diucapkan kepada pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan CEO Ustaz Nazil Saifuddin Abdul Rahim, penyelaras akademik ataupun kurikulum Semi Abim Ustaz Muhammad Akmal Ottoman, guru-guru semi, terutamanya unit Syahsiah ya, di bawah bimbingan Puan Johani Saif dan Puan Fatin Nabilah Azlan. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada antum kerana berjaya merancang, menguruskan dengan bantuan pihak unit IT ya, untuk menjayakan program Majlis Sambutan Aidiladha 1442. Ya, saya rasa agak terharulah dengan komitmen semua guru semi terutamanya ya, kerana dalam keadaan pandemik COVID-19 masih bersemangat seperti norma biasa ya, dengan idea-idea yang baru dan inovatif ya, untuk melakukan ataupun menjayakan program demi kebaikan pelajar-pelajar semi abim ya. Kita kena lebih proaktif lah sekarang ni dalam keadaan kita ada kemampuan untuk melakukan webinar ya, webinar dengan bantuan pihak IT. Kita kena fikir juga di luar kotak, di mana kita selepas ini apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh mengadakan webinar dengan rakan-rakan kita daripada negara-negara luar seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Turki dan lain-lain negara Islam ya, di mana pelajar-pelajar kita boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan mereka, menceritakan pengalaman mereka di negara yakni di Malaysia, dan rakan-rakan mereka daripada luar negara, terutama sekolah-sekolah yang mana kita telah ada memorandum persefahaman ya, seperti contoh sekolah muallimin dan muallimat di Yogyakarta. Jadi saya adalah idea itu supaya kalau boleh kita rancang program webinar secara maya untuk kita lakukan pada masa-masa yang akan datang lah ya. Dan untuk pelajar-pelajar pula, saya berharap anak-anak semua dapat menghayati pengorbanan ya, pengorbanan seorang anak kepada ibu bapa. Tadi Ustaz Nazir dah sentuh tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, untuk menyatakan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi kita dari perspektif seorang anak, yakni Ismail, apa saja yang diperintahkan oleh bapanya dan ibunya ditaati kerana Allah, meskipun mengorbankan diri sendiri ya. Kita selaku anak dengan ibu bapa kita, kita kena fikirkanlah ya, ibu bapa kita menyekolahkan kita, memberi tunjuk ajar ya, membimbing kita, melengkapkan keperluan kita. Jadi sangat relevan lah ya, bila kita lihat Nabi Ismail, cuba kita muhasabah diri kita, setakat mana ketaatan kita kepada kedua ibu bapa kita ya. Jadi sama-samalah kita mendengar, nanti kita mendengar tazkirah daripada Ustaz Akmal, dan setiap ilmu yang kita dengar kita fahami betul-betul dan kita rujuk pada diri kita, setakat mana kita telah beramal dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah ya, untuk menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Baik, maka dengan ini saya
selaku pengetua Semi Abim ingin merasmikan program ini, dan kita sangat-sangat berharap program ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih di atas perasmian yang disampaikan oleh Puan Pengetua. Bagi meneruskan majlis sambutan hari ini, kita teruskan dengan ceramah sempena Hari Raya Korban tentang pengorbanan Aidiladha yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamal. Majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang berusaha, Ustaz Nazil Saifuddin bin Abdul Rahim selaku Ketua Pegawai Eksekutif Taski Semi Abim Sungai Ramal, yang dihormati Puan Rogayah binti Sibli, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, seterusnya barisan guru-guru, staf-staf pengurusan sekolah, para ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Aidul Adha ataupun Hari Raya Korban mengingatkan kita kembali pada peristiwa besar, peristiwa agung dalam sejarah Islam. Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Nazil pada awal majlis tadi, ia bermula dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kerelaan hatinya menerima perintah daripada Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh kerelaan hatinya tanpa mempersoalkan sedikit pun demi menuruti tuntutan dan perintah Allah. Dan perintah Allah ini adalah ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini telah dirakamkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka apabila anaknya itu, yakni Nabi Ismail alaihissalam, sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, qala, lalu Nabi Ibrahim berkata, Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku bermimpi malam tadi, anni azbahuka, bahawa aku akan menyembelih engkau, fanzur maza tara, maka fikirkanlah, fanzur maza tara, apa pada pandangan engkau. Qala, lalu Nabi Ismail alaihissalam berkata, Ya abatif alma tu'maru, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. InsyaAllah engkau akan mengetahui bahawa aku adalah dari kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi jelas di sini tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa ini menjadi kisah pengorbanan paling terulung dalam sejarah hidup manusia. Di mana peristiwa ini menceritakan bahawa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana seorang ayah yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya demi melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ini tidak akan terlaksana sekiranya tidak ada ketaatan
dan ketakwaan yang tinggi dalam melaksanakan perintah Allah. Yang mana ketakwaan dan ketaatan inilah yang mengatasi segala-galanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam apabila memiliki ketakwaan dan ketaatan yang tinggi pada Allah, mereka bersedia melaksanakannya dengan penuh yakin dan sabar. Dan akhirnya, dengan ketakwaan dan ketaatan yang ada pada kedua-dua mereka ini, menjadikan mereka ini adalah hamba Allah yang paling berjaya. Paling berjaya dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana di akhir kisah cerita ini, apabila hampirnya Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah memerintahkan disembelih seekor kibas untuk menggantikan tempat Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari kisah ini Allah mahu memberi peringatan kepada kita bahawa sifat pengorbanan ini adalah satu sifat yang dipandang tinggi oleh Allah, yang mana ia akan menjadi bukti kepatuhan dan ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, dasarkan pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini, kita sebagai umat Islam juga diperintahkan melaksanakan ibadah korban pada haiwan ternakan mengikut kaifiat dan cara-cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ibadah korban ini adalah sunat. Sunat yang sangat digalakkan dilakukan semasa Hari Raya Aidil Adha ataupun hari-hari tasyrik, ya. Hari-hari tasyrik iaitu 11 hingga 13 Zulhijjah. Kemudian daging-daging korban hasil daripada sembelihan dibahagikan dengan betul dan kepada orang yang betul-betul berhak menerimanya. Baik. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada diceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menyembelih sendiri haiwan ternakan, iaitu 2 ekor kibas. Dan 2 ekor kibas ni berwarna putih bercampur hitam dan bertanduk. Jadi di sini ibadah korban ni bukan bermaksud hanya pada sembelihan haiwan ternakan semata-mata, tetapi sebenarnya adalah pada keikhlasan. Pada keikhlasan amalan yang kita lakukan, pengharapan dan ketakwaan seseorang hamba itu kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bermaksud, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang merupakan ketakwaan daripada kamu. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ibadah korban ini ada ibrah, ada pengajaran yang dapat kita ambil, yang dapat diterjemahkan dalam, terutamanya dalam situasi ujian yang kita hadapi pada hari ini. Aidil Adha pada tahun ini mungkin kita raikan sedikit berbeza daripada Aidil Adha pada tahun-tahun yang sudah. Dengan ujian wabak COVID-19 yang menimpa negara kita, yang menimpa kita semua, menyebabkan ada terbatas cara untuk kita meraikan. Berbeza dengan Aidil Adha tahun-tahun yang sudah. Kita menyambut pada kali ini dengan garis-garis panduan ataupun SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Selain itu, kalau dulu bila tibanya raya untuk musim menunaikan haji,
kita berkumpul bersama keluarga, kita mengiringi saudara kita mengiringi ahli keluarga kita yang ingin menunaikan haji. Tapi pada tahun ini juga ibadah haji tidak dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang ditimpa wabak COVID-19. Sebenarnya ini adalah satu usaha kita untuk mengekang wabak COVID ini daripada merebak dan menjaga nyawa kita. Yang mana menjaga nyawa ini adalah salah satu daripada disiplin maqasid syariah. Namun begitu, hikmah ibadah korban ini yang mana antara tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dapat kita tunjukkan, dapat kita terjemahkan dalam kita membina masyarakat yang harmoni dan aman. Terutamanya di saat ujian yang menimpa kita semua pada hari ini. Supaya kita saling bantu-membantu dan saling bersimpati antara satu sama lain. Apabila kita berkorban demi keharmonian masyarakat, ya, demi keamanan masyarakat, walaupun dalam keadaan diri kita yang terdesak, dalam Islam ianya diistilahkan sebagai al-ithar. Al-ithar yang bermaksud mengutamakan orang lain dari diri sendiri dengan mendahulukan kepentingan dan kebajikan mereka, walaupun diri kita dalam keadaan yang susah dan terdesak. Sifat ini tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya mendapat penghormatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah di dalam surah Al-Hajj ayat 6, ayat 9, ya. Kisah di dalam surah Al-Hajj ayat 9. Ayat ini mengisahkan tentang peristiwa Nabi dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, di mana orang-orang Ansar, iaitu orang-orang yang duduk di Madinah, menghulurkan bantuan pada orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan orang-orang Ansar ni menghulurkan bantuan dengan bersungguh-sungguh pada kaum Muhajirin ini tanpa mengharapkan balasan apa-apa sekalipun. Dan orang-orang Ansar ini lebih mengutamakan keperluan ataupun kepentingan orang-orang Muhajirin, walaupun mereka tahu mereka dalam keadaan yang susah. Dan di akhir ayat surah Al-Hajj ayat 9 ini, Allah ada berfirman, wa man yuqa syahhu nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada sifat bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang berjaya. Baik. Jadi jelas di sini anak-anak, sifat al-ithar iaitu sifat rela berkorban, ya. Pada seseorang itu ramai yang boleh kita lihat contohnya yang ada pada hari ini. Antaranya barisan-barisan frontliners, ya. Barisan-barisan frontliners seperti doktor, ya, polis, tentera, jururawat, ya, yang berhempas pulas siang dan malam, ya, membantu mengekang wabak COVID-19 ni daripada merebak, ya. Selain itu kita juga boleh tengok contoh semangat al-isar ni pada ahli keluarga kita, ya. Contoh yang terdekat, ya. Bagaimana kita tengok mak ayah kita membesarkan kita dari kita kecil sampailah besar, ya. Siang malam bekerja demi nak mencukupkan keperluan kita, dari soal makanannya, pakaiannya, hinggalah pendidikan kita. Selain itu kita juga boleh tengok, ya, pengorbanan guru-guru kita, ya, pengorbanan guru-guru kita yang berhempas pulas, ya, cuba sedaya upaya melaksanakan amanah dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik, ya, dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajarnya dalam suasana pendidikan norma baru. Kita juga boleh tengok pada diri kita sendiri, ya, anak-anak boleh tengok pada diri kita sendiri bagaimana sifat korban tu ada dalam diri kita, ya. Kita suasana, ya,
pendidikan dalam norma baru ni kita belajar melalui ODL, ya, kelas online, ya. Kita bangun seawal pagi, ya, kita mandi, persiapkan diri kita, ya, bermula jam 9 pagi, ya, hinggalah waktu petang, ya, penuh dengan kelas ODL. Dari situ kita boleh nilai, ya, bagaimana kesungguhan kita, ya, dalam menuntut ilmu yang diberikan oleh guru-guru. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, jadi sifat al-isar ini sebenarnya dapat dibudayakan dengan amalan infak, wakaf dan sedekah, ya. Tujuannya satu adalah membina masyarakat yang harmoni, ya. Membina masyarakat yang harmoni. Contohnya mereka yang berkemampuan berkongsi rezeki dengan golongan yang tidak berkemampuan, yang tidak bernasib baik. Golongan yang berpengaruh, contoh seperti wakil-wakil rakyat, cakna dengan masalah rakyat, ambil berat dengan masalah rakyat. Sehingga mereka yang susah ini dapat dibela. Sehingga kan tak ada rakyatnya yang kelaparan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ada disebutkan, ma amana bi man bata syab'an. Tidak sempurna iman seseorang mukmin yang tidurnya dalam kekenyangan. Wajaruhu ja'i'un. Sedangkan jirannya kelaparan. Wa huwa ya'lamu bihi. Dan dia mengetahuinya. Jadi jelas, ya. Hasil dari sifat rela berkorban al-isar, ya, demi mencari keredaan Allah, jadi akan terhasil beberapa perkara yang pada kita amat diperlukan dalam sesebuah masyarakat umumnya dan dalam diri kita sendiri khususnya. Jadi yang pertamanya, sifat al-isar ni dia akan memberi kesan, yang pertamanya akan terhapus, ya, sifat bakhil dan mementingkan diri. Maknanya kita tak berat hati, ya, untuk bersedekah, untuk membantu orang lain, ya. Yang kedua, masyarakat atau diri kita sendiri khususnya, ya, akan terdidik dengan sikap pemurah dan penyayang. Bila kita membantu orang lain, maka automatik dalam diri kita ni ada rasa ambil berat, ada rasa sayang pada saudara kita sendiri. Yang ketiga, berkembangnya sikap peduli, sikap mengambil berat dan saling tolong menolong antara satu sama lain, ya. Lagi-lagi dalam suasana, ya, yang kita ditimpa wabak bencana COVID-19 ni, ya. Kita boleh nampak, ya, ramai NGO, ya, membantu orang-orang yang susah, ya. Itu juga dengan diri kita sendiri, ya. Kita ambil berat, ya, ambil tahu kawan-kawan kita senyap lama je, mungkin ada terputus bekalan makanan ataupun kekurangan duit untuk membeli keperluan, ya, barang keperluan harian, ya. Baik, yang keempat, mengukuhkan persaudaraan, ya, automatik, ya. Bila kita membantu kawan kita, ya, membantu saudara kita, insya-Allah mereka akan hargai kita. Dari situ terbinanya ukhuwah dan persaudaraan kita. Yang terakhir, yang kelima, kita dapat menghindarkan permusuhan, ya, sifat-sifat keji, hasad, dengki dan dendam. Bila mana ukhuwah sudah terbina antara kita, tak ada rasa kita nak bermusuh dengan dia. Sebab tadi dah timbul rasa sayang, sayang menyayangi antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya, berdasarkan tazkirah saya pada hari ini, jadi marilah kita sama-sama mengambil hikmah, ya, mengambil hikmah dari ibadah korban ini dengan saling bantu-membantu antara satu sama lain, ya, terutamanya di saat negara kita ditimpa ujian yang hebat begini, dan semoga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dan menghindari wabak ini dari kita semua. Moga Allah juga ampunkan
dosa-dosa kita. InsyaAllah ya. Kita jaga Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Akmal di atas penyampaian ceramah itu tadi. Semoga kita semua boleh mengambil iktibar dan intipati ceramah itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput Ustaz Alif dan diikuti oleh 3 orang wakil pelajar lelaki tingkatan 3 untuk mengalunkan takbir Aidil Adha. Majlis menjemput dan berpersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis mengucapkan terima kasih di atas alunan takbir raya yang sangat merdu, sungguh syahdu dan menyayat hati sebentar tadi. Baik, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video wakil kelas untuk ucapan Hari Raya. Marilah kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma binti Muhammad Raziz dari kelas 1 Bohari ingin mengesahkan serba sedikit tentang peristiwa Nabi Ibrahim AS bersama puteranya Nabi Ismail AS yang berkait rapat dengan peristiwa Hari Raya Aidil Adha. Aidil Adha, apa yang anda ingat jika menyebut Aidil Adha? Betul, kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Betapa gembiranya baginda apabila dikurniakan oleh Allah seorang anak lelaki yang diberikan nama Ismail. Namun, ketika Ismail AS sudah mencapai umurnya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS melalui mimpinya untuk disembelih anaknya Ismail. Bertanyalah sang ayah kepada anaknya tentang mimpinya. Sang anak menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang disuruh. InsyaAllah, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar." Di sinilah kewajipan korban bermula apabila Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda mengenai ibadah yang paling dicintai Allah adalah berkorban. Bahkan nantinya haiwan yang disembelih akan datang di hari kiamat kelak. Semoga kita dapat mengambil contoh dari kisah Nabi Ibrahim ya. Indah langit kerana awan, indah laut kerana birunya, indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Juga selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisakan bin Nursa daripada kelas 3 Maliki ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan dan guru-guru di sekolah Habib. Antara sunat-sunat pada pagi hari raya adalah kita perlulah mandi sunat pada pagi harinya. Kita juga perlulah memakai pakaian bersih, cantik beserta wangi-wangian. Kita juga perlulah meminta kemaafan kepada kedua ibu bapa kita jika terdapat kesalahan. Itu sahaja daripada saya. Saya harap korang semua selamat dan sihat. Stay safe everyone. Assalamualaikum, saya Ana Sofia binti Hanif dari kelas 3 Maliki ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua pelajar dan staf Seri Seni Amim Sungai Ramal. Dan janganlah kita bersedih kerana tidak dapat mengerjakan haji disebabkan pandemik ini. Akhirnya, kita pula jaga sama kita dan stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nabil bin Nordin dari kelas 3 Hanbali ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha dan perlulah kita ingat penyambutan ini di mana Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Perintah Allah ini telah dipersetujui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Pengorbanan Nabi Ibrahim ini merupakan satu pengorbanan yang amat besar kerana Nabi Ibrahim telah tunggu dalam masa yang lama untuk mempunyai seorang anak. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan stay safe. Saya Muhammad Falbay Abdul Razak dari kelas 3 Bali ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan stay safe guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Asha Maira binti Aminuddin. Pada hari yang diberkati ini, saya harap guru-guru dan staf di sekolah Abim kekal sihat walafiat. Pada hari ini juga berlakunya suatu peristiwa yang penting, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim. Beliau diuji dengan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Namun, Allah menebus anaknya dengan seekor kibas. Dengan itu, wujudlah ibadah korban. Marilah kita ambil iktibar daripada peristiwa ini. Keredaan Nabi Ibrahim terhadap ujian yang dihadapinya perlulah kita contohi. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan wabak yang melanda dunia kini. Kita haruslah bersabar dengan ketentuan Allah dan reda dengan kematian rakan-rakan atau saudara mara yang terkorban akibat virus ini. Ingatlah, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sebelum mengakhiri wacana ini, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Takif dari kelas 1 Muslim. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Tanggal 10 Zulhijjah adalah tarikh yang sangat penting bagi sejarah Islam untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail AS kerana ketaatannya kepada Allah SWT. Dalam suasana COVID-19 ini, kita haruslah sentiasa bersama keluarga kita cinta. Bukan apa, ianya bertujuan untuk memutuskan rantai COVID-19 yang kini menjadi tanggungjawab kita semua. Oleh itu, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha pada semua orang yang beragama Islam. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada guru-guru dan rakan-rakan saya sekalian. Saya Muhammad Hanif Haikal bin Ruslan mewakili dua Syafi'i ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam di luar sana. Hari Raya Aidiladha ini sangat bermakna pada umat Islam di seluruh dunia kerana ia memperingati kita kepada satu peristiwa. Peristiwa apa itu? Mesti anda semua dah tahu kan pasal peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisahnya bermula apabila Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi. Bila Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu, tiba-tiba Allah memanggil Nabi Ibrahim dan memberhentikannya serta-merta daripada menyembelih Nabi Ismail. Antara pengajaran dari Ibrahim di sini ialah, pertama, kita hendaklah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ia perlu mengorbankan nyawa orang yang kita sayang. Yang kedua pula, kita hendaklah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam di luar sana. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asy-Syafi'i bin Asmawi dari Dua Abu Hanifah. Ingin menyampaikan satu sejarah tentang Hari Raya Kurban pertama, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ceritanya bermula dari Nabi Ibrahim telah bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apabila Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim telah berfikir dan tidak pasti bahawa mimpi itu dari Allah atau permainan syaitan. Setelah Nabi Ibrahim telah yakin bahawa mimpi itu dari Allah, Nabi Ibrahim memberitahu anaknya Nabi Ismail tentang Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihkan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail terima yang diberitahu oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Semasa perjalanan untuk menyembelih Nabi Ismail, Iblis ingin mencuba untuk menghasut Nabi Ibrahim supaya tidak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mempedulikan kata-kata iblis itu. Kemudian membaling batu kepada Iblis.
Kemudian iblis berlari. Apabila setelah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim telah mencuba banyak kali untuk menyembelih Nabi Ismail, tetapi gagal. Apabila malaikat Jibril muncul menghantar satu kibas, firman Allah, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan besar. Surah Asy-Syaffat ayat 37. Jadi ini adalah sejarah hari raya kurban pertama. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Aisyah dari kelas 2 Banifah ingin mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada guru, staf-staf ABIM dan rakan-rakan saya sayangi sekalian. Tidak lupa juga kita kepada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu, Nabi Ibrahim bermimpi bahawa Allah telah memerintahnya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berbincang tentang kejadian tersebut dan mereka berdua pun bersetuju. Apabila mereka berdua bersetuju, Nabi Ibrahim mengambil parang dan menyebut kalimah Allah lalu menyembelih kepala anaknya Ismail. Dia membuka mata dengan penutup matanya. Baginda terkejut kerana apa yang disembelih tadi bukanlah Ismail, malah haiwan kibas. Lalu mereka berdua berpeluk tanda mengucap syukur kepada Allah kerana ke atas yang diberi untuk melakukan ketaatannya kepada Allah. Dan tentang kepada peristiwa ini, pada setiap tahun umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha dan akan memberi binatang yang disembelih itu kepada golongan yang kurang. Pengorbanan Nabi Ibrahim AS lagi besar daripada pengorbanan kita semua yang berkorban untuk duduk di rumah dan menjaga SOP supaya tidak dijangkiti dengan wabak COVID-19. Pengorbanan kita yang kecil ini tidak setanding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Jadi ambillah iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim AS supaya dapat kembali hidup normal seperti dulu. Semoga Aidiladha kali ini membawa 1000 makna kepada semua umat Islam di negara ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Salam hormat saya ucapkan, semoga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Ikuan daripada kelas 1 Buhari ingin menceritakan tentang kisah dan sejarah ibadah korban pada hari Aidiladha. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim telah melakukan korban ternakan yang banyak, iaitu kira-kira 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta, dan perbuatan ini dikagumi oleh para malaikat. Sebelum kelahiran Nabi Ismail juga, Nabi Ibrahim pernah berkata, semua yang menjadi kurbanku itu belumlah menjadi apa-apa makna bagiku. Demi Allah, jika ku mempunyai anak lelaki, akan ku mempersembahkan dia juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, setelah Nabi Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim terlupa akan nazamnya itu. Kemudian, Nabi Ibrahim bermimpi akan penyembelihan putranya Ismail. Dan juga perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail datang dalam mimpi tersebut. Pada 8 Zulhijjah iaitu malam Tarwiyah, satu perintah dalam mimpi Nabi Ibrahim berkata, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Nabi Ibrahim tidak pasti sama ada ini perintah Allah atau mimpi daripada syaitan. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga sedang hajar mahu ke tempat penyembelihan. Mereka terserempak bersama iblis. Mereka melontarkan batu kepada iblis sehingga mencederakan mata, lalu ia berlalu pergi. Selepas itu, Nabi Ibrahim cuba untuk melakukan sembelihan terhadap Nabi Ismail, namun gagal setelah beberapa percubaan. Leher Nabi Ismail sedikit pun tidak terluka atas izin Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman, dan kami menyeru, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya kami membalas orang yang berbuat baik. Kemudian malaikat Jibril muncul bersama seekor kibas sebagai pengganti.
Firman Allah, dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Surah Asy-Syaffat ayat 107. Begitulah serba sedikit tentang sejarah ibadah korban yang perlu kita ingati. Akhir kata pantun, merdu bertingkah alunan suara. Kadang tak sedar tersilap kata. Anda terlanjur patah bicara. Serendah hati, maafan dipinta. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Muslim. Saya Pakar Ala ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua guru, staf-staf Abim dan rakan-rakan saya sayangi sekalian. Peristiwa yang kita perlu mengingati pada hari ini adalah pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Ketika itu, Nabi Ibrahim bermimpi bahawa Allah telah memerintahnya untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Apabila mereka berdua berbincang, akhirnya Nabi Ismail pun bersetuju. Nabi Ibrahim memerintah Nabi Ismail untuk menuju ke satu tempat dan Nabi Ibrahim mengambil penutup matanya dan mengambil parang, kemudian menyebut kalimah Allah, lalu menyembelih leher anaknya. Selepas menyembelih leher anaknya, beliau membuka penutup mata dengan terkejut bahawa apa yang beliau sembelih tadi bukanlah leher anaknya, malah ianya haiwan kibas. Mereka berdua saling berpelukan dan mengucap syukur kepada Allah kerana telah memberi mereka kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Rintitan daripada peristiwa ini adalah setiap tahun kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha dan akan menyembelih binatang-binatang, kemudian akan memberi binatang-binatang tersebut kepada golongan yang kurang bernasib baik. Pengorbanan Nabi Ibrahim sangat besar berbanding dengan pengorbanan kita sekarang. Jadi ambillah iktibar daripada peristiwa Nabi Ibrahim supaya kita dapat hidup normal seperti dahulu. Semoga Hari Raya Aidiladha tahun ini dapat memberi 1000 makna kepada seluruh umat Islam negara kita. Sekian, terima kasih. Sampai di sini sahaja majlis kita pada hari ini. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ketua Eksekutif Seri Semi Abim, Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim, Puan Pengetua Puan Rogayah binti Sebli, Ustaz Akmal bin Ottoman dan Ustaz Alif serta wakil pelajar untuk takbir, dan terima kasih juga kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Kita akhiri majlis ini dengan serangkap pantun. Cari pengat sampai ke Sarawak, pengat dicari di kawasan Pokan, dan busy masak, engkau jangan nak melawak, kang kau bau tak tumbang, engkau dan korbankan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidiladha.